Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para panel, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan, di sini saya mengambil kesempatan untuk berdiskus tentang rubrik, sedikit taklimat rubrik pertandingan mereka cipta model rover planet Marikh Maskar 2021 peringkat kebangsaan. Untuk kategori pertandingan ini kita ada 3 kategori: kertas kerja, model dan video. So untuk kertas kerja 100%, model kita bagi markah 90% dan video kita bagi 110 markah. Total semua sekali adalah 300 markah. Kepada hasil kerja pelajar dalam penghasilan dalam set reka cipta itu, saya telah sediakan kod college. Kod college masing-masing boleh gunakan kod college negeri. Kadang-kadang dalam satu negeri tu ada 2-3 kod bergantung pada bilangan dia lah, bilangan tim. Jadi untuk kes ini kita tengok kertas kerja dulu. Kertas kerja ini mengandungi 100% yang terdiri daripada isi kandungan pengetahuan iaitu 20%. Sekiranya pelajar memberi nama pada model mereka, kita bagi 2 markah, dan memberi huraian sedikit ataupun mendefinisikan maksud rover, kenderaan rover ini, kita bagi 2 markah. Pelajar menyata atau memberikan 3 atau lebih objektif atau 3 atau lebih misi, kita bagi 4 markah. Kalau pelajar memberikan 2 objektif ataupun 2 misi, kita bagi 3 markah. 1 objektif ataupun 1 misi, kita bagi 2 markah. Jika pelajar menyatakan anggaran saiz rover 2 meter kali 3 meter kali 5 meter, contoh dia lah, untuk dihantar ke planet Marikh, kita bagi 2 markah. Sekiranya pelajar menyatakan anggaran berat rover sebenar adalah 2 markah. Menyatakan anggaran tarikh penerbangan dari bumi, dia launch daripada permukaan bumi, kita bagi 2 markah. Ada sedikit planning di sini, maknanya misi pelajar buat ni dan pelajar nak lancarkan bila tu telah dirancang. Okey, sebagai satu cadangan lah. Menyatakan anggaran tarikh masuk ke planet ke orbit Marikh pun kita bagi markah 2. Jadi kita tahu pelajar ni nak menggunakan jarak orbit planet Marikh dengan permukaan bumi tu menggunakan laluan mana? Ketika laluan terdekat ataupun laluan terjauh. Jadi dia akan kaji, di sini ada sedikit kajian tentang laluan yang mereka nak ambil, sebab laluan berbeza-beza pada tarikh yang berbeza-beza, jarak dia berbeza-beza. Ada jarak terdekat, ada jarak terjauh. Jadi biasanya kenderaan pertama ini akan mengorbit bumi sehingga jumpa kepada jarak terdekat untuk halaju lepasan ke orbit Marikh. Okey, seterusnya sampai ke orbit Marikh. Daripada orbit Marikh tu anggaran sampai ke planet Marikh, sampai di permukaan planet Marikh tu. Kalau dapat anggaran tak perlu tepat, sebab anggaran sahaja, kita bagi 2 markah. Menyatakan nama lokasi pendaratan ataupun koordinat nak mendarat itu, kita bagi 2 markah. Pelajar juga dapat menyatakan kenderaan-kenderaan daripada permukaan bumi nak sampai ke orbit Marikh menggunakan kenderaan apa, dan daripada orbit Marikh nak sampai ke permukaan Marikh menggunakan kenderaan apa atau sebagainya. Sekurang-kurangnya ada 2 kenderaan yang digunakan untuk sampai penghantaran rover ini ke planet Marikh. Kita bagi 2 markah.
Okey, pelajar juga menyatakan anggaran jangka hayat rover. Sama ada anggaran jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek ni contohnya 2 tahun. Jangka panjang ada yang nyatakan 20 tahun. Kita bagi 2 markah. Sebenarnya tak perlu lama-lama sangat pun, tapi terpulanglah kepada pelajar. Mengikut kreativiti dan inspirasi mereka. Dan lain-lain kita bagi 1 markah ekstra. Nampak lain-lain yang perlu diberi markah, kita ada 1 lagi markah balance. Yang boleh diberi kepada pelajar atas budi bicara. Kalau tak tahu nak beri sajalah kalau nampak menarik. Menarik. Sama ada daripada layout kertas kerja, kekemasan kertas kerja, disiplin kertas kerja itu sendiri, disiplin untuk menyiapkan kertas kerja itu sendiri. Okey, jumlah adalah 25 markah, so kita kena tukar kepada 20%. Kena tukar kepada 20%. Seterusnya, kreativiti dan kemahiran saintifik 40 markah. Okey, dalam kertas kerja itu pelajar letak anatomi model ataupun diagram, kita bagi 5 markah lah. Penerangan ringkas pada diagram sehingga 4 markah, reka bentuk yang sesuai 5 markah. Di situ kalau ada dalam kertas kerja tu wujud atau mereka menyatakan 4 konsep sains, ya. Macam mana litar tu bersambung, konsep apa? Konsep theorem work and energy. Contohlah, kalau tak ada tu pun tak apa, mungkin pelajar telah menyampaikan konsep dalam bentuk yang lain. Macam itulah, litar-litar disambung bagaimana, ada konsep-konsep ataupun kemahiran saintifik di situ, kita bagilah markah sehingga 5. Dekat sini tertinggal ni, nanti saya akan betulkan. Tertinggal, sepatutnya markah 2 hingga 5. Okey, menyatakan sumber bekalan tenaga yang digunakan. Rover di atas sana akan melakukan beberapa eksperimen dan kerja. Jadi sememangnya tenaga diperlukan. Tenaga itu dalam bentuk apa? Sama ada solar. Solar semata-mata tidak mencukupi. Mungkin dibantu dengan sumber tenaga nuklear. Sebab rover akan melakukan kerja. Mengikut teorem kerja tenaga, kerja berubah kepada tenaga. Tenaga diperlukan untuk melakukan kerja. F, menyatakan peralatan kit. Sebelum pergi pun, kita tengok misi kita nak apa. Di situlah idea tercipta untuk menghasilkan peralatan kit ataupun tools, ya. Contoh dia kamera, alat pengesan angin sekiranya berlaku ribut, alat pengesan benda-benda asing, selain daripada kamera, alat-alat rakaman yang lain. Itu adalah merupakan antara peralatan ataupun kits ataupun tools yang perlu difikirkan sebelum nak memulakan inovasi. Itulah paling penting, ya. So untuk mana-mana rover akan ada peralatan kit yang berteknologi tinggi. So kita akan bagi 5 markah, 0 hingga 5 markah. Takkanlah tak dinyatakan kits kan, sebab ada misi ke sana. Jadi mesti ada kit dan tools. Okey. Setelah menyatakan kit and tools tu, pelajar memberi sedikit kenyataan tentang fungsi dan tugas tools ataupun kit tersebut. Kita bagi. Dalam kertas kerja tu ada kesimpulan, kita bagi 2. Kesimpulan itu mestilah merujuk kepada misi dan objektif. Kita bagi full mark 2 markah. Kalau dia punya kesimpulan itu tak relevan, asal ada kesimpulan, kita bagi 1 markah. Rujukan 2 markah, lampiran 2 markah. Lain-lain yang berkaitan markah tambahan. Kita ada lagi 3 markah ekstra untuk pelajar, di mana kita boleh bagi mengikut budi bicara para juri dan panel. Sekiranya ada kelainan yang perlu diberikan markah, kita ada lagi baki 3 markah di mana-mana yang perlu. Kalau ikutlah budi bicara, kalau nak bagi 1 ke, 2 ke, 3 ke.
Jumlah semua adalah 45 dan kita akan jadikan kepada 40%. Kebolehpercayaan reliability ni 20%, penggunaan usability ni 20%. Di sini sebenarnya item pemarkahan adalah sama sahaja. Cuma kita nak pecahkan kepada dua supaya pelajar dapat mempertimbangkan kebolehpercayaan dan penggunaannya ketika membuat sesuatu model reka cipta ini. Jadi sama saja. Ukur sekali, kemudian untuk penggunaan kita boleh guna markah tersebut. Ataupun nak ukur satu persatu sekali lagi pun boleh, mungkin terdapatnya kekurangan ataupun penambahan di situ. Seterusnya kita sambung menyatakan kita nampak kewujudan fizikal kits itu. Bila kepada yang menggerak-gerakkannya tu teruslah bagi markah berfungsi dan bertugas macam itulah. Menyatakan keistimewaan, kelainan, keunikan dalam teknologi. Bukan menyatakan, kita dapat lihat. 3 keistimewaan ayat ini saya alih terus daripada kertas kerja. Tak mungkin model itu boleh menyatakan, tapi boleh menggambarkan. Menggambarkan keistimewaan, kelainan, keunikan dalam teknologi. Kita bagi 3 markah. Boleh ambil terus daripada markah kertas kerja kalau kita tengoklah yang bersesuaian. Lain-lain markah tambahan ada 4. Itu bergantung kepada budi bicara. Kalau kita nampak sangat menarik ke apa ke, kita bagilah markah. Sama ada nak bagi 1, 2, 3 ataupun 4. Yang ni sama juga dengan markah kertas kerja. Markah kertas kerja. Sebenarnya untuk memudahkan bagi markah sahaja. Rubrik ni sebagai rujukan. Untuk video ataupun presentation kita bagi 110 markah. 110 tapi di sini saya letak 100 markah. Sebenarnya 110 markah ya. Dekat sini ada correction 110 markah. Kepada yang original tu nanti saya akan tukar kepada 110 markah lah. 110 markah. Sebab video adalah 110 markah. Ketika present, pelajar mentakrif atau mendefinisikan apa itu rover, kita bagi 2 markah. Menyatakan, menceritakan nama ataupun apa itu model rover ataupun apa itu model rover. Apa yang dinamakan rover? 2 markah. Menyatakan objektif ataupun matlamat, kita bagi 4 markah. Sama sahaja. Ini adalah markah ulangan daripada kertas kerja, tapi disampaikan dalam bentuk presentation pula. Kita bagi markah. Dekat situ kita nampak juga reka bentuk yang sesuai, kekemasan model, kita bagi markah. Pelajar menzahirkan secara praktikal 3D, 4D, 5D ini kita bagi 4 markah sehingga 4 markah. Menyatakan tidaklah semata-mata tertera di dalam kertas kerja, tetapi boleh disebut semula. Kita bagi menyatakan 4 konsep sains, kita bagi 5 markah dan seterusnya lah. Menyatakan sumber bekalan tenaga yang digunakan. Jadi pelajar tu tahu apa yang ditulis, dia tahu dalam presentationnya. Maka semua sekali ini adalah 40 markah. Dan kita ada markah ekstra 3 hingga 4. Markah untuk yang diberi andai ada lain-lain yang berkaitan yang juri rasa perlu letak. Begitu juga markah kebolehpercayaan dan penggunaan yang boleh dilihat melalui presentation mereka.